Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih buat semua penonton setia Agrotech yang setia bersama kami. Seperti biasa, Agrotech berkongsi informasi dan maklumat berguna dalam bidang pertanian, peternakan juga perladangan agar dapat dimanfaatkan bersama. Pada minggu ini, Agrotech akan berkongsi tentang pembenihan ikan keli juga produk berasaskan kambing boer. Ikan keli dikenali sebagai ikan rakyat yang mendapat permintaan tinggi di pasaran. Namun begitu, kekurangan peternak ikan ini menyebabkan harganya tidak menentu, terutama bila tiba musim perayaan. Justru itu, sebuah syarikat pembenihan ikan ini yang berpekalan di Selangor, ARC yang Berhad, mengaplikasikan teknologi ini sejak 3 tahun yang lalu bagi memenuhi permintaan pasaran. Kita saksikan paparannya. Syarikat ARC yang beroperasi di Sungai Buloh mempunyai aset 24 kolam konkrit bagi tujuan asuhan benih ikan. Saya memilih untuk menjalankan bisnes dalam pembenihan ikan ni, salah satu faktornya ialah kerana benih ikan tu sendiri tak pernah cukup permintaannya untuk pasaran dalam Malaysia lah. Dan kebanyakan benih ikan tu setengah-setengah tu pun ada yang masuk dari negara-negara luar untuk pasaran Malaysia ni. Dan yang keduanya, saya memilih untuk buat pembenihan ikan air tawar ni kerana di kalangan kaum Bumiputera ni kurang nak bergiat dalam pembenihan ni. Jadi dekat situ saya gunakan peluang ni untuk mengisi slot-slot yang ada itulah untuk buat bisnes pembenihan ikan air tawar ni lah. Proses pembenihan dimulakan dengan menangkap induk jantan dan induk betina. Induk jantan dan induk betina bukan dari satu tempat yang sama. Induk betina mestilah berusia 18 bulan ke atas dan mempunyai telur. Untuk menghasilkan benih yang sihat dan berkualiti, induk perlu diberi makan dengan protein yang tinggi. Induk jantan mestilah berusia 18 bulan ke atas dan melebihi saiz 1.5 kg ke atas. Pemilihan induk biasanya dibuat pada waktu petang. Nisbah persenyawaan ialah seekor jantan dan 2 atau 3 ekor betina. Bagi proses pembenihan jenis aruhan, induk jantan akan dibedah perutnya bagi mengeluarkan sperma. Sperma induk jantan akan diambil untuk dicampurkan dengan telur induk betina. Bagi induk betina pula, ia akan disuntik dengan hormon yang dipanggil jenis DOM. Proses suntikan ini bagi memastikan proses mempercepatkan induk betina mengeluarkan telur dengan banyak. Kekerapan penggunaan induk betina adalah 3 bulan sekali. Induk betina mula digunakan dari usia 1.5 tahun sehingga usia 4 tahun selagi boleh menghasilkan telur. Seekor induk betina dalam lingkungan 1,5 kilo boleh menghasilkan 100 hingga 150,000 telur. Sperma induk jantan akan dipotong atau diracip untuk dicampur dengan telur induk betina bagi proses persenyawaan. Sperma induk jantan diracip dengan kecil dan perlu cepat agar sperma dan telur tidak rosak. Campuran ini akan dikacau perlahan-lahan untuk persenyawaan sehingga sebati. Aktiviti perlu dilakukan dengan berhati-hati bagi memastikan telur betina tidak rosak dan semua telur boleh disenyawakan. Proses ini berlaku dalam lingkungan 15 minit.
Telur yang telah disenyawakan dimasukkan ke dalam kolam penetasan. Pastikan telur ditabur dengan rata dan elakkan telur bertindih dan berlonggok. Telur akan menetas dalam masa 20 hingga 25 jam selepas disenyawakan. Purata penetasan telur yang disenyawakan ialah 80%. Kita akan lepaskan rega dalam kolam tanah ni untuk selama 14 hari. Untuk asuhan sehingga kepada saiznya menghampiri 1,5 inci, 2 inci lah. Jadi selepas 14 hari tu kita akan tuai dan kita akan bawa balik ke tangki kuarantin lah untuk benih ikan keli. Di dalam kolam tanah, anak benih ini dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran dan juga kandungan air. Anak benih ini dibiarkan selama 14 hari dan diberi makanan permulaan berbentuk serbuk selama 14 hingga 17 hari. Inilah kelebihan pembenihan yang dijalankan oleh ARC, di mana benih ikan keli ini sesuai untuk diternak dalam pelbagai jenis kolam. Apabila masuk ke dalam kolam tanah, 20% akan hilang sehingga saiz 2 inci. Bila sudah masuk saiz 3 inci, ketahanannya meningkat dan kadar hidup adalah 90% setelah anak benih ikan mencapai 2 inci. Okey, untuk keli yang diasuh dalam kolam tanah ketika rega lah. Jadi dia mempunyai ketahanan yang lasak lah. Maksudnya dia bila kita serahkan kepada customer, jadi dia tak ada masalah. Customer tu nak masuk kolam simen ke, kolam tanah ke, bagaimana sebab benih yang kami hasilkan ni kami telah asuh dalam pelbagai kolam lah. Antaranya kolam tanah dan kolam simen situ. Jadi dia telah biasa dalam pelbagai jenis kolam. Benih ikan keli akan dikuarantin selama 2 minggu sebelum dijual kepada pelanggan. Ini bertujuan supaya bebas dari sebarang penyakit dan untuk menjaga ketahanan dari penyakit. Okay, dekat sini kami menggunakan sistem rawatan dari segi air, dari segi tumbuhan lah. Yang kita namakan tumbuhan ni duckweed. Dan tumbuhan ni dia mempunyai protein yang tinggi. Iaitu sebanyak 48% protein dan sesuai digunakan untuk merawat air kerana dia adalah ejen penyerap amonia yang tinggi. Jadi di sini selain kegunaannya untuk merawat air, kami gunakan duckweed ni juga sebagai makanan ikan lah. Air tersebut dikitar semula bagi mencegah sebarang penyakit. Penggunaan duckweed juga dapat mengurangkan kos pelet makanan ikan. Air yang dirawat memainkan peranan penting bagi pembesaran benih ikan. Air yang boleh digunakan kepada ikan keli yang umurnya kurang 3 minggu adalah air bekas ikan puyuh. Ramai yang mampu melakukan proses pembenihan ikan, namun untuk memastikan berjaya memperolehi benih ikan yang benar-benar berkualiti adalah amat sukar. Justru tenaga pakar dan individu yang benar-benar berkemahiran diperlukan untuk melaksanakan tugas tersebut. Benih kita ni ialah dari baka yang terpilih. Induk yang terpilih, maksudnya kita pilih jantan dia dari yang induk yang besar, betina pun kita pilih dari induk yang besar dan kita pastikan induk jantan dan betina ni kita kahwinkan. Jadi dekat situ sebab kita nak dapatkan quality grade A dekat situ untuk anak benih tu lah. Kalau dari liar ni kita tak tahu induk dia dari jenis macam mana, adakah induk kecil, induk besar. Jadi dekat situ kita tak ada kawalan dekat situ. Jadi kalau untuk pembenihan ni yang kita buat sendiri ni kita boleh kawal dekat situ. Jadi yang paling penting tu quality benih tu lah. Untuk pastikan anak-anak dia tu benih tu sendiri dapat benih tu sendiri maksudnya grade A, cepat besar dan sesuai untuk dikomersialkan. Yang paling penting ni lah.
Proses grading dilakukan mengikut saiz permintaan pelanggan. Biasanya saiz 2 inci menjadi pilihan. Benih ikan yang terlepas dari proses grading ini belum mencapai saiz 2 inci. Benih ini akan dimasukkan semula ke dalam kolam untuk mencapai saiz yang dikehendaki. Benih yang terdapat di dalam grading ini mempunyai saiz 2 inci. Saiz ini merupakan permintaan paling tinggi di kalangan penternak. Jumlah permintaan benih bergantung kepada pelanggan. Benih tadi dimasukkan ke dalam plastik. Oksigen diperlukan bagi memastikan benih ikan tidak mati untuk perjalanan yang jauh. Pasaran bagi benih ikan tersebut adalah terdiri daripada pengusaha kolam ternakan di seluruh Malaysia. Ikan keli yang baik hasil daripada benih yang baik. Dengan adanya syarikat pembenihan yang dijalankan oleh ARC ini, ia mampu menghasilkan benih ikan keli yang bermutu tinggi dan berdaya saing ke peringkat dalam dan luar negara. Pertama sekali, benih yang dibeli daripada ARC ini dah dikuarantin terlebih dahulu. Dan juga dia boleh dipelihara di kolam tanah ataupun di kolam batu. Dan juga pembesarannya mudah dan lebih kurang 70% hasilnya. Ikan keli juga boleh dijadikan produk ikan keli salai. Ikan yang disalai secara betul akan dapat mengekalkan nilai khasiat ikan tersebut. Jadi ikan keli yang saya ternak ni saya proses jadikan ikan salai lah, ikan keli salai. Dan keli salai ni permintaan sekarang ni alhamdulillah lah. Dan saya banyak dihantar ke kedai dan restoran-restoran yang sekitar kawasan Sungai Buloh dan Rambang Putra. Dan sekarang ni saya telah mengembangkan lagi ke Shah Alam, dekat-dekat di Shah Alam. Dan sambutan alhamdulillah amat menggalakkan dan mengikut kata mereka yang merasa gulai yang dimasak di restoran tu memang sedap. Dagingnya sedap. Manis. Sebab mungkin hasil daripada benih yang baik lah.